Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton Studio Halal. Alhamdulillah, pada hari ini masih lagi kita bersama di Studio Halal. Episod yang kelima dan pastinya episod yang kali ini sangat-sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi teruskan menonton. Apa tajuk pada hari ini? Tajuk hari ini adalah kenapa tidak boleh. Hari ini asyik orang semua boleh ke tak boleh? Tapi kenapa tak boleh? Itu tajuk yang kita bawakan pada hari ini, sesuai untuk anda semua penonton-penonton di Studio Halal. Jadi baik, teruskan bersama kami tuan-tuan dan puan sampai ke penghujung rancangan. Kerana apa? Kerana hari ini kita tampilkan istimewa bersama dengan anda, iaitu tidak lain tidak bukan Al-Fadhil Ustaz Hanan Syafiq bin Jamaluddin, merupakan pengarah kanan daripada Sekretariat Majlis Halal Malaysia. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya agak bergaya ni dengan tali leher yang waduhai. Ini yang membuatkan saya rasa sangat teruja lah nak bincang tajuk pada hari ini. Baik Ustaz, kita bincang kenapa tak boleh. Isu hari ini ada orang yang masih tidak memberi, mungkin tak dapat info yang tepat ataupun perkara yang mungkin mendengar daripada netizen-netizen ataupun hebah-hebahan yang tak rasmi. Jadi kita nak secara jelas pada hari ini isu kenapa tak boleh ni. Okey, baik Ustaz. Kita nak, mungkin Ustaz dapat kupaskan pada kita apa yang kita lihatlah dalam manual prosedur persediaan halal Malaysia ataupun kita panggil MPPHM. So MPPHM ni kadang kita sebut, tapi kadang ada mungkin penonton-penonton yang macam tak familiar lagi apalah itu MPPHM. Maksudnya MPPHM Domestik 2020, iaitu manual prosedur persediaan halal Malaysia, yang mana kita dapati ada perkara-perkara yang menyebut tentang permohonan yang tak boleh ataupun tak layak untuk dipersijilkan. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan. Jadi insya-Allah silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Syahril selaku moderator untuk siaran live hari ini. Pertamanya tajuk kita adalah kenapa tidak boleh Ustaz Syahril. Biasanya untuk kenapa tidak boleh ni, biasa orang lebih tidak gemar untuk dengar benda yang tidak boleh. Orang suka nak dengar benda yang boleh. Kan? Macam contoh sijil halal kena keluar 23 hari contoh. Kenapa tak boleh 23 hari? Kan? Kalau boleh orang nak keluar 1 hari. Kan? Mungkin juga ada orang boleh keluar kan. Hari ni keluar semalam dah dapat sijil. Tu kita tak tahu kalau ada orang boleh buat begitu. Tapi dalam persijilan halal Malaysia ni ada benda-benda yang perlu dikawal sebab kita nak menjaga integriti persijilan yang pertamanya. Nak menjaga imej persijilan halal tu. Di mana persijilan halal Malaysia ni menjadi rujukan sekarang. Dan kita kena jaga integriti persijilan. Dan tiada gunanya kalau persijilan itu kita berikan tiada keyakinan pada pengguna. Sebab itu ada perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Walaupun selalu nak cerita pasal tidak boleh ni orang tak suka, terutama orang industri lah. Tapi kita kena terangkan jugalah apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tapi untuk fokus hari ni kita akan tengok apa yang tidak boleh dalam persediaan halal. Jadi seperti yang Ustaz Syahril maklumkan tadi, yang tidak layak memohon. Dalam persediaan halal Malaysia ni ada beberapa yang kita dah gariskan, beberapa perkara sebanyak 13 perkara semuanya yang tidak layak memohon. Tidak layak memohon persijilan. Yang pertamanya kita boleh sebut yang mudahlah, confirm bagi produk atau menu yang tidak halal. Okey, kalau datang satu permohonan produk atau menu yang tidak halal, dia tidak termasuk dalam permohonan yang layak memohonkan kita lah. Itu yang basicnya, yang asas. Tidak layak memohon, sudah tentunya produk yang tidak halal, menu yang tidak halal, tidak layak memohon. Maksud tidak layak ni, dia belum datang ke pejabat, belum hantar permohonan lagi, dia dah tak layak lagi lah. Untuk memohon tak layak, disqualified awal-awal sebab dia produk yang tidak halal. Faham? Selain pada itu, kita ada juga bagi yang tidak layak memohon, kita boleh tengok bagi perkhidmatan. Perkhidmatan bagi persediaan halal, sebagai contoh penghantaran makanan. Kalau penghantaran makanan yang ada membawa produk yang tidak halal, dia juga tidak layak memohon kita sebab ada dalam dia punya servis perkhidmatan menyediakan produk yang tidak halal. Selain daripada itu, kita boleh tengok juga antara perkara-perkara yang
juga kita gariskan yang tidak layak memohon adalah bagi penggunaan jenama. Okey. Penggunaan jenama, Okey. satu jenama yang mana jenama itu berkongsi untuk produk halal dan tidak halal. Sebagai contoh, jenama XYZ. Okey. Jenama XYZ digunakan untuk menghasilkan produk, contoh produk bir ataupun pork produk lah, Okey. daripada babi. Tapi dalam masa yang sama, jenama XYZ juga mengeluarkan produk halal. Jadi produk-produk yang begini dia dikategorikan sebagai produk yang tidak layak memohon dengan kita jugalah. Faham. Sebab kita nak jaga supaya tidak berlaku kekeliruan kepada pengguna atas nama produk. Ada yang atas jenama itu, kita kalau XYZ ni produk yang sama dengan produk yang halal, pergi dekat tempat lain jumpa pula yang halal, yang tidak halal, yang tidak halal dan halal. Jadi itu antara perkara-perkara yang tidak layak memohon. Selain daripada itu, kita ada juga bagi yang tidak layak memohon ni, jenama tadi. Okey. Perlu difahami, untuk jenama dia bukan kita kata jenama seluruh dunia lah. Dia tertakluk kepada pemakaian di Malaysia. Sebagai contoh, kalau jenama XYZ ini dia berada di Afrika lah contoh. Okey. Afrika, dia tidak halal. Tapi kita tidak kata sampai ke satu dunia ni, sebab ada jenama-jenama produk ni yang di peringkat multinational. Dia ada di banyak negara. Yang mana kita tak ada kawalan untuk di negara lain. Jenama-jenama tersebut. Jadi apa yang kita akan kawal, apa yang kita boleh kawal, apa yang ada di negara kita lah. Contoh jenama XYZ tadi, kalau dia penggunaannya di Malaysia, keseluruhan di Malaysia mesti menghasilkan produk halal sahaja. Dia tak boleh hasilkan halal dan tidak halal. Okey, seterusnya, antara yang kita tidak benarkan adalah produk atau perkhidmatan yang tak ada standard. Tak ada standard atau garis panduan atau rujukan yang kita nak persijilkan. Itu dia tidak layak memohon dengan kita juga. Sebagai contoh Ustaz Syarif. Okey. Bagi clear sikit sebab bila tak standard tu macam mana yang kata tak standard? Bagi clear, mungkin contoh yang clear, kita ada meja kita kat sini, kursi kita kat sini. Kalau datang permohonan orang buat meja, orang buat kursi, adakah dia boleh memohon persijilan halal? Ada situ persoalan. Sebab bagi produk-produk sebegini kita ada kriteria dia. Produk meja, kerusi, ini semua tidak termasuk dalam produk yang ada garis panduan, ada skop yang kita persijilkan. Memang ada yang datang ke JAKIM ataupun pihak berkuasa di negeri lah, yang memohon pelbagai jenis produk. Ada datang jalan tar pun nak mohon, kan? Bumbung masjid pun ada nak mohon, kan? Tapi kita punya kriteria lah. Maknanya kategori ni, Ustaz Nan, kategori ni adakah sama macam yang syarikat nak membuat persijilan pada tu plastik bekas, macam-macam, adakah termasuk macam benda, kan? Selagi boleh ada benda yang dihasilkan, kan? Mungkin baju kita pakai ni pun dia orang nak mohon halal lah, ada, tapi tidak semua layak memohon lah. Sebab atas faktor kita tengok perkara-perkara yang sesuai dari segi skop dan kriteria halal tu sendiri dipenuhi, baru boleh layak memohon dengan kita lah. Kadang pihak industri dia berikan pelbagai justifikasi lah. Sebagai contoh saya sebut bumbung masjid tadi dan sebagainya, sebab orang nak semayang kata, kan? Tapi dia dari segi kriteria yang kita dah tetapkan, dia tidak termasuk dalam produk yang boleh dipersijilkan. Jadi dia tidak layak memohon persijilan halal lah bagi produk-produk yang sebegini. Selain tu, untuk yang juga tidak layak memohon adalah bagi permis ataupun menu. Permis ataupun menu yang menyediakan menu tidak halal. Sebagai contoh, sebuah hotel ataupun restoran, mana restoran yang ada di dalamnya menyediakan produk berasaskan babi, babi dan sebagainya, masakannya, keseluruhan di keseluruhan hotel tersebut. Dia tidak layak memohon kita sebab dia ada menyediakan produk yang menu yang berasaskan yang tidak halal. Ataupun contoh lain di restoran makanan, di mana restoran tu adanya produk arak contoh, disediakan produk arak, dia juga tidak layak memohon dengan kita lah, sebab atas faktor ada menyediakan menu yang tidak halal. Itu kriteria-kriteria kita dah tetapkan bagi yang mana yang tidak layak memohon
Seterusnya ada juga yang kita tetapkan bagi produk semula jadi. Okey. Produk semula jadi yang tiada berlaku sebarang proses. Okey. Contoh yang kita boleh berikan kat sini, produk semula jadi yang tiada sebarang proses adalah macam contoh buah kelapa lah. Kan buah kelapa, kita kait buah kelapa tu terus nak minta dipersejakan halal ataupun nak suruh kita pihak berkuasa pergi sediakan halal buah kelapa atas pokok tu kan, tanpa ada sebarang proses. Jadi kita dah tetapkan dah kriteria dia, kita dah tetapkan syarat dia. Produk-produk begini tiada keperluan untuk dipersejakan sebab dia adalah produk semula jadi, ataupun sayur yang atas tanah tu ditanam atau mana-mana buah-buahan yang minta kita persejakan. Itu tidak boleh, melainkan kecuali produk-produk sebegini dia ada buat proses dia ada proses pencucian. Sebagai contoh sayur, dia ada buat proses pencucian, ada sanitize, ada pakai chemical dan sebagainya, ada proses pemotongan, pembungkusan, penggeridan dan sebagainya. Jadi produk yang sebegini walaupun dia di bawah kategori semula jadi, bila mana dia ada proses, itu dia terkecuali daripada tidak layak memohon lah, sebab atas faktor ada risiko halalnya di situ. Okey, dan antara lain untuk produk yang tidak layak memohon, kita boleh katakan untuk produk tidak layak memohon ni di bawah kita punya syarat yang kita dah tetapkan adalah produk yang ada unsur penyelewengan akidah, yang berunsur penipuan dan sebagainya, adalah antara produk yang juga tidak layak memohon lah, Ustaz Syaril. Mungkin setakat itu untuk yang tidak layak memohon dulu. Okey, alhamdulillah. Itu yang kita dapat dengar pada hari ini. Kadang-kadang ada yang tak memahami kenapa tak boleh tersebut. That's why kerana hari ini kita bawakan Ustaz Hanan untuk memberi penjelasan, kerana ada lagi beberapa mungkin di pihak syarikat ataupun industri yang tidak jelas dengan kehendak manual prosedur kita ni. Jadi sebab itulah bila permintaan tu datang ataupun permohonan tu masuk, biasanya dia jadi macam kenapa nak apply ni tapi kenapa tak terima macam tu. Sedangkan perkara-perkara ni dah tertakluk dalam manual prosedur persediaan halal Malaysia kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang baru menonton dalam studio halal apa-apa pun, pastinya teruskan menonton. Pada hari ini kita bicarakan tentang kenapa tidak boleh. Jadi isu yang tak boleh ni, sebab itulah kita nak kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan terus menonton sampai ke penghujung rancangan kita. Baik, kita masih lagi bicara tentang kenapa tak boleh, tapi isu tadi kita nampak jelas ia terikat dan perkara tersebut terdapat tadilah sebahagian besar telah didedahkan oleh Ustaz Hanan kita, perkara-perkara yang mungkin pastinya kadang-kadang kerana kita ada standard dan juga perkara-perkara yang kita menjaga sensitiviti, kan, perkara yang memang jelas terang-terangnya asalnya daripada perkara yang haram, bagaimana yang kita nak persijilkan bagi halal lah, macam itulah kan, kerana dia tak faham. Sampai jugalah pada kita kenapa belum lagi dipersijilkan makanan haiwan dan sebagainya. So isu-isu benda tu saya rasa adalah meliputi lingkungan soalan yang kita bincangkan, perkara yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, baik. Ustaz Hanan, kita nak pergi yang perkara yang kedua. Kadang-kadang kita jumpa istilah-istilah yang mana dalam istilah-istilah yang pakai oleh pihak industri ni tidak boleh juga digunakan, sama ada untuk premis, untuk produk yang mana nak dipersijilkan halal, kan. Contoh-contoh lah yang kita boleh bagi, istilah yang digunakan, istilah premium, kan, biasa kambing golek premium ataupun kambing bakar premium, contoh, kan, contoh, ataupun perkara yang semula jadi, kan, diletak istilah semula jadi, ataupun diletak istilah halal choice, kan, ataupun Muslim choice. Okey, pasal apa tak boleh? Kita serahkan kepada Ustaz Hanan. Baik, silakan. Baik, penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Okey, bagi nama-nama yang disebutkan Ustaz Syaril tadi lah, sebenarnya banyak lagi. Yes. Di permis biasa digunakan, ada kalanya orang yang nak menarik pelanggan. Saya lebih suka untuk fokus kepada perkara-perkara yang terkait dengan ungkapan halal. Mungkin berkaitan premium dan semula jadi itu saya akan ulas kemudian. Jadi berkaitan mesra Muslim, Muslim choice ataupun apa-apa ungkapan lah yang disebut. Sebab untuk makluman penonton, dalam Persijilian Halal Malaysia kita ada undang-undang yang terkait
berkaitan persetujuan halal ni, yang mana di bawah Akta Perdagangan, Perintah Perakuan dan Penandaan Halal 2011 serta Takrif Halal 2011, di mana dalam undang-undang menyatakan ungkapan yang tidak dibenarkan adalah sebarang ungkapan halal adalah tidak dibenarkan digunakan. Sebagai contoh, macam yang disebut oleh Tuan Moderator tadi, Ustaz Syaril, mesra Muslim, Muslim choice dan lain-lain ungkapan adalah tidak dibenarkan menyalahi undang-undang yang dah diwartakan pada 2011. Jadi kena berhati-hatilah, terutamanya kepada pihak industri, sebab sebagai contoh, ada satu permis makanan, dia tak nak gunakan istilah halal, tak meletakkan apa-apa tanda logo halal, tapi dia hanya sebut sebagai mesra Muslim. Right. Okay, mesra Muslim. Jadi perlu berhati-hati di situ, sebab ungkapan-ungkapan sebegini boleh jatuh di bawah Perintah Perdagangan, Perakuan dan Penandaan halal tersebut. Sebab dalam undang-undang tu dinyatakan ungkapan yang boleh menunjukkan barang-barang ataupun perkhidmatan yang boleh digunakan oleh orang Islam. Baik. Jadi kalau satu permis meletakkan sebarang istilah ungkapan mesra Muslim, Muslim choice, itu akan boleh dibahaskan di bawah peruntukan undang-undang inilah. Sebagai contoh lain, selalu di bulan Ramadan kita akan banyak promosi untuk buffet Ramadan lah. Jadi buffet Ramadan ini adalah perkara yang dah biasa dibuat oleh pihak industri, yang mana untuk membuat ungkapan buffet Ramadan ni nak bagi orang Islam makan, untuk promosi di bulan Ramadan, perlu ada sijil halal itu sendiri. Jadi sekiranya ada mana-mana permis, tak kiralah hotel ke restoran ke mana-mana, yang membuat promosi sebagai contoh buffet Ramadan, ia termasuk di bawah Perakuan dan Penandaan Halal ini. Jadi boleh diambil tindakan di bawah undang-undang lah. Jadi tidak semua nama-nama ungkapan, walaupun tak menggunakan logo halal, jangan ingat ianya tidak menyalahi peraturan dan perundangan yang ada. Tidak boleh. Tetap tidak boleh pakai. Dan bukan ini sahajalah, sebenarnya banyak apa-apa ungkapan lain yang mungkin digunakan oleh pihak industri yang dia rasa oleh orang Islam, ia dibahaskan di bawah Perintah Perdagangan inilah. Akta Perdagangan 2011. 2011 ya. Right. Berbalik kepada
yang Ustaz Syarif sebut premium, istilah premium, mungkin istilah organik dan banyak lagi lah pelbagai istilah. Perkara ni pun perlu diberi perhatian kepada pihak industri. Biasanya istilah-istilah begini digunakan pada produk lah kebanyakannya. Tetapi bagi istilah ini, dia bukanlah secara directly di bawah peruntukan yang ada di dalam Persijilan Halal Malaysia, sama ada dalam undang-undang maupun dalam prosedur peraturan yang kita keluarkan secara direct. Tapi undang-undang tersebut, peraturan tersebut bagi ungkapan premium, organik ataupun lain-lain klaim lah, boleh apa-apa menyembuhkan kencing manis dan sebagainya, apa-apa klaim pada produk, kita tetap tidak benarkan. Sebab asasnya bila ada satu persijilan halal tu, kita tak nak suatu perkara yang diklaim, yang disebut itu tidak betul dengan apa yang dinyatakan pada produk tersebut. Ada sijil halal tapi produknya ada kekeliruan pada produk, mungkin ada penipuan pada produk, itu kita tak nak berlaku lah. Tapi dari segi perkara-perkara ini, premium ke organik dan sebagainya, bidang kuasanya di bawah pihak berkuasa yang berkaitan lah. Mungkin ada di bawah BKKM, bahagian kualiti dan keselamatan makanan. Mungkin ada di bawah pihak berkuasa bagi pharmaceutical, NPRA dan sebagainya. Cuma dalam Persijilan Halal Malaysia kita nyatakan secara umum, general, pemohon-pemohon persijilan halal kita ni kena patuhi peraturan yang dah ditetapkan oleh pihak berkuasa tersebut. Jadi secara asasnya bila mana nak mohon sijil halal, dia kena penuhilah. Kita akan semak juga perkara itu supaya tidak ada berlaku penipuan ataupun klaim yang salah kepada produk yang kita persijilkan. Nampak menarik, dan itu satu perkara lagi, dan kalau saya salah mungkin Ustaz Adnan boleh betulkan, maknanya bagi di peringkat panel pengesah juga kita melibatkan wakil-wakil yang terlibat macam Ustaz Adnan sebut tadi, wakil-wakil daripada MPRA, KKM, KPDN, maknanya badan-badan ini turut terlibat dalam sebelum kita memberi persijilan tersebut. Jadi sebab itu mungkin pada penonton-penonton Studio Halal, sangat panas topik ni, kenapa tak boleh, dan nampak kita akan bincang lagi perkara ini. Dan kita nak minta tuan-tuan dan puan semua jangan ke mana-mana, kerana selepas ini rakan saya Wafah Syarif akan berkongsi tentang 3S pasti untuk memberi satu info yang menarik buat anda. Jangan ke mana-mana, baik teruskan bersama kami di Studio Halal episod yang kelima, #Yakini Halal Malaysia. Assalamualaikum. Bersama saya Wafat Sarip dalam segmen 3S, Semak Sebelum Sebar. Kebelakangan ini banyak premis makanan yang tidak dipersijilkan halal mempamerkan salinan sijil pengesahan halal Malaysia yang bukan milik mereka. Ada yang pamer salinan sijil halal milik pembekal dan ada juga salinan sijil halal daripada syarikat lain. Tahukah anda, tindakan tersebut merupakan satu kesalahan di bawah Perenggan 4 Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011 kerana mempunyai unsur memperdaya dan mengelirukan pengguna. Oleh itu, kepada semua pemilik premis makanan yang belum mendapatkan sijil halal daripada pihak berkuasa berwibawa, anda dinasihatkan agar tidak mempamerkan sebarang salinan sijil halal daripada syarikat lain. Buat pengguna pula di luar sana, anda berhak menyemak sijil pengesahan halal Malaysia premis makanan yang anda kunjungi. Ingat, semak sebelum sebar. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang masih lagi bersama dengan kami di Studio Halal. Pada hari ini pasti kita membincangkan, dan juga itulah tadi perkongsian daripada Wafat Syarif tentang 3S yang sangat-sangat penting. Tuan-tuan dan puan, tolong tengok video ni, like dan share untuk kita sebarkan perkara yang mungkin perlu diberi perhatian oleh pengguna semua. Baik, pada ini kita teruskan lagi. Kenapa tak boleh? Part 2. Bahagian yang kedua. Alright. So kita nak masih lagi bersama dengan Ustaz Adnan yang kacak bergaya, handsome. Hari-hari dia handsome Ustaz Adnan ni. Dan hari ini kita meneruskan tentang kenapa tak boleh. So tadi kita bicara tentang perkara-perkara yang mungkin berkaitan dengan MPPHM, istilah-istilah yang kita bincangkan tadi, dan seterusnya. Ustaz, kita nak, mungkin Ustaz boleh share lah penggunaan nama, jenama yang sinonim produk yang tak halal, ataupun yang tak boleh pada nama syarikat ataupun pada nama produk ataupun menu jenama, kan. Dan yang kita nak tahu sebenarnya perkara-perkara tu,
bila mana dia mungkin menyerupai ke ataupun menyamai, kenapa signifikan larangan berikut ni kita apa justifikasi kita nak mengatakan kenapa dia tak boleh? Silakan Ustaz. Okay. Baik, terima kasih Ustaz Syaril. Masih lagi yang tidak boleh. Masih lagi tak boleh. Jadi Sebab tajuk dia kita tak ni boleh. belum tentu semua nak dengar yang tidak boleh Ustaz Syaril. Tapi sebab soalannya tidak boleh juga tuan-tuan. Jadi seperti yang diberi soalan nama-nama sinonim, kenapa tak boleh nama-nama sinonim ni? Saya kena bagi contoh lah nama sinonim yang kita ada. Kalau dilihat pada kita punya manual prosedur persijilan tu, kita ada dalam lebih kurang 200 ke 210 lingkungan nama yang kita dah senaraikan. 210 lingkungan lah itu, dalam lingkungan 210 nama yang kita dah senaraikan bagi nama-nama yang tidak boleh digunakan dalam persijilan halal Malaysia bila satu-satu produk tu ataupun menu ke nak dinamakan produk, sesuatu produk tu ada nama-nama yang kita tidak benarkan. Nama-nama ini disebabkan ada sebab yang kita tidak benarkan lah, sebab dia sinonim dengan nama yang tidak halal. Jadi bila sinonim ni kita nak mengelakkan kekeliruan kepada masyarakat lah berkaitan nama yang ada digunakan. Kalau Ustaz Syaril ingat pernah berlaku satu kes itu, nama sinonim tu tersilap di resit menjadi isu viral. Jadi sensitiviti kepada masyarakat kita. Bila nama pada resit dia, pada produk dan menu tu tak ada pun. Tapi dia pada resit tersilap, yang lepas bayar tu, print. Menjadi isu heboh di media sosial pada masa itulah. Jadi atas sebab-sebab faktor ini yang kita perlu kawal nama-nama, terutamanya nama sinonim, supaya tidak menjadi sebab kepada kekhawatiran kepada masyarakat lah. Selain itu kita nak protect juga industri. Sebab bila berlaku isu viral halal seperti ini, dia akan bagi impact kepada industri, bisnes industri itu sendiri. Jadi atas faktor-faktor itu kita meletakkan larangan-larangan nama tidak boleh digunakan supaya tidak berlaku perkara-perkara sebeginilah. Antara nama yang mungkin saya boleh bagi contoh yang nama yang familiar lah, yang boleh yang penonton faham, antaranya penggunaan nama beer. Contoh produk ginger beer, produknya halal. Kan ginger beer produk halal, tapi disebabkan nama ada beer tu boleh mendatangkan keraguan kepada pengguna kita. Jadi kita tak benarkan nama seperti ini. Mungkin contoh nama lain yang kita ada senaraikan adalah bacon. Ataupun ada juga kita senaraikan ham di dalam kita punya senarai nama yang tidak boleh. Pernah jumpa, betul? Ham, hotdog juga termasuk. Peniaga burger, peniaga burger kau nak mau halal, kena tukarlah hotdog tu kan. Ya, kena gunakan nama yang lebih bersesuaian lah. Jadi beer, bacon, hotdog dan banyak lagi dua tu boleh lihat secara terperinci dalam kita punya prosedur yang kita dah keluarkan. Selain itu ada juga nama yang sensitiviti dia mungkin rendah sikit. Sebagai contoh saya boleh bagi mortadella ataupun koktel lah. Koktel ni untuk makluman penonton, dia kalau istilah dia yang biasa guna dia adalah arak, yang biasa satu makanan yang diletakkan arak. Boleh ada arak ataupun mortadella tadi sebagai contoh adalah biasanya daging daripada yang dibuat daripada babi, kebiasaannya, tapi dia bukan semestinya babi, kebanyakannya. Jadi bagi nama-nama yang seperti ini dia perlu diletakkan sandaran. Sebagai contoh mortadella dia kena letak beef mortadella sebagai contoh supaya nak menghilangkan keraguan tadi. Ataupun koktel tadi dia kena letak fruit koktel sebagai contoh. Jadi itu kita nak menjaga isu-isu Macam letak macam ham tadi lah, chicken ham itu kan. Ya, ham tu tadi dia memang secara mandatory tak boleh. Tak boleh Tetapi sebab dia istilah tu terus menggambarkan directly kan? Memang walaupun letak chicken kat situ pun tak boleh. Chicken pun kita tak benarkan kan? Sebab ada ham di situ jelas kepada perkara yang tidak halal. Dan bagi nama-nama ini, walaupun saya sebut tadi ada 210 lebih kurang nama tu, termasuk yang boleh dengan sandaran tu. Dia ada nama lain lagi lah yang mungkin akan mendatang kemudian. Sebab macam bahasa lah, kalau arak ni mungkin dalam bahasa Itali, bahasa Turki, Ustaz Syaril pakai bahasa Turki. Jadi
Mungkin ada bahasa yang kita tak aware yang menggambarkan kepada babi dalam bahasa lain. Faham. Ataupun ada dalam bahasa lain menggambarkan arak, ataupun istilah arak yang digunakan dalam istilah mana-mana bahasa pun yang mungkin kita tak cater secara keseluruhan lah. Kita tak bubuh semua dalam kita punya menu prosedur. Kita bubuh yang common, yang biasa kita jumpai. Tapi itu tidak menggambarkan nama-nama sebut boleh digunakan. Tapi secara jelasnya yang mana dah kita senaraikan tidak boleh lah. Dan selain daripada itu, kalau jelas ianya menggambarkan kepada yang sinonim tidak halal, dia akan tetap tidak dibenarkan melalui keputusan jawatan kuasa lah, panel Persijilan Halal Malaysia. Jadi disebab itu kita perlu kawal nama-nama yang seperti ini. Baik. Tuan-tuan dan puan, itu dia. Kadang-kadang kita sebenarnya dah kita jumpa, kita temui nama produk ataupun nama menu, ataupun kita pergi kedai kek lah contoh kadang-kadang dia punya nama itulah nama dia tu kadang-kadang sangat kita risaukan, khawatirkan. Kan kadang nama dia tu macam kiss the boy, tiba-tiba nak kiss the boy kan, dia dah kiss lepas tu boy pula tu, jadi macam dua benda yang agak kita khawatiri, dan dia sangat-sangat tak signifikan dengan persijilan lah. Maknanya berkata logo halal ni kita menjaga sangat standard ni supaya dia selaras dan juga sesuai. Isunya sebab itulah saya nampak kenapa justifikasi kita melarang perkara tersebut, supaya dia pertamanya tak menimbulkan keraguan, dan juga kita pun bila kita pergi beli tu pun nak sebut pun kita tak rasa ni lah kan, bila nak pergi nak beli tu benda tu dah memang rasa macam tak kena ni nak sebut istilah-istilah yang kita tahu jelas keharamannya di sudut istilah tersebut. Okey, kita masa begitu pantas melalui kita tanpa sedar, dan kita rasa tak puas sebenarnya dengan panel kita yang hebat, yang tidak asing lagi. Belum nak sebut Itali tadi, dia lebih pada tu dia dah pergi. Jadi kita naklah, kalau boleh kita nak dengar harapan Jakim kepada industri yang mungkin kepada bakal-bakal pemain-pemain industri halal ataupun yang telah terlibat. Mungkin perkara-perkara ni dia tak yalah kita sebut kenapa tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebenarnya ada sebab-sebab tertentu lah yang mungkin kita telah huraikan tadi. Jadi kita nak dengar jugalah harapan Jakim kepada semua penonton dan juga pemain-pemain industri halal daripada kita lah. Jadi kita persilakan Sanan untuk kita menyatakanlah harapan Jakim untuk isu ini. Okay, pertamanya harapan untuk harapan bagi pengguna lah. Baik. Bagi pengguna, yakinilah halal Malaysia yang telah diberikan oleh pihak berkuasa agama di Malaysia, Jakim, Jain dan sebagainya. Sebab kita perlu menghargai apa yang kita ada sekarang halal. Sebab kalau dibawa halal Malaysia ni, orang luar lebih menghargai dari orang di Malaysia sendiri apa yang kita ada. Jadi yakinilah halal Malaysia yang kita dah ada sekarang. Yang bagi kepada industri, harapannya kita harap supaya industri boleh beradaptasi dengan prosedur-prosedur terkini yang kita keluarkan. Semuanya adalah untuk kepentingan industri dan pengguna juga. Dan prosedur yang kita keluarkan ni dah 3 tahun. Kita harap industri dapat menyesuaikan dengan implementasi baru kepada prosedur yang kita keluarkan lah. Walaupun tajuk kita tidak boleh, jangan risau. Tidak boleh itu adalah untuk kebaikan kepada pihak industri, kepada pengguna. Tidaklah terlalu sukar untuk memohon halal ni sebenarnya. Walaupun ada kesukarannya, bila nak mohon sijil adalah kesukarannya, tapi ramai orang boleh dapat sijil halal. Jangan kena tanya pada kita kenapa kita yang tidak boleh dapat ni. Jadi akhirnya walaupun tajuknya tidak boleh, kepada industri bolehlah memohon persijilan halal. Okey, jangan risau, kita akan membantu pihak industri supaya dapat sama-sama semua, terutamanya industri yang mikro kecil ini dapat sama-sama mendapatkan sijil pengesahan halal Malaysia. Baik, itu dia. Tuan-tuan dan puan, kenapa tidak boleh? Persoalan ini sebenarnya kita akan menjurus kembali tentang sebenarnya kelebihan kita ni lebih nak menjaga perkara-perkara yang sepatutnya pihak industri dan juga terutamanya kepada pengguna supaya tidak ada keraguan dan juga tidak perkara-perkara yang mengelirukan. Sebab itulah
standard manual yang dibina ini adalah satu perkara yang bukan mudah untuk kita realisasikan, tapi alhamdulillah dengan kerjasama badan-badan lain dan juga memberi pandangan, dan kita menjadikan manual ini sebagai sandaran ataupun pegangan kita, yang mana kita nampak sangat memberi impak yang besar dan juga sangat-sangat menjaga kualiti standard halal yang kita bawakan. Dan seperti mana yang Ustaz Hanan maklumkan tadi, di mana kita sangat-sangat menjadi rujukan daripada pihak luar negara, terutamanya sangat merujuk kepada kita atas dasar kita melaksanakan perkara ini, dan bagaimana kita sangat-sangat serius dan committed. Sebab itulah JAKIM dengan adanya kekuatan-kekuatan yang sedia ada, dan kita sentiasa bersedia atas perkara yang akan mendepani kita, dan pasti melalui studio halal ini, tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat memberi maklumat kepada anda. Dan jangan ragu-ragulah, yang pastinya pilih yang ada logo halal. Kan? Logo halal itu satu perkara yang kita dah mencapai standard yang terbaik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, lepas ni kepada industri terutamanya, mungkinlah kita pun takut agak sana tiba-tiba nanti kan ada tim-tim daripada persatuan-persatuan abang burger ke apa kan, tak puas hati kenapa nama hotdog tak boleh dia guna pakai tiba-tiba kan. Tapi sebenarnya itu yang kita jagakan, sebab ialah perkataan tu sendiri menggambarkan apa yang kita nak ni kan. Jadi bila kata perkataan tu telah dimurnikan, maka ia menjadi lebih baik untuk kita selaku pengguna, terutamanya Islam ataupun bukan Islam. Tapi itulah yang terbaik yang kita cuba memberi ataupun merealisasikan, dan perkara halal ini dia dalam konteks yang sangat-sangat menyeluruh dan juga mencakupi ke semua empire ataupun kita kata semua kaum, sesuai dengan semua kaum. Sebab itulah halal ini kepada semua sekalian manusia, bukan kepada agama-agama bangsa yang tertentu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak atas kesudian menonton Studio Halal episod yang kelima, dan pastikan anda jangan lupa untuk share video ini, like dan share, dan nyatakan komen, kalau boleh banyakkan komen #YakiniHalalMalaysia tu, supaya kita sama-sama menyeru ataupun sama-sama kita mewar-warkan perkara yang baik ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin sangat duk kongsi perkara yang tak pasti, so kita naklah kongsi perkara yang kita dah pasti. Kenapa tak boleh? Sebenarnya tak boleh itu bagi menjaga kemaslahatan, dan pastinya sebenarnya banyak lagi benda yang boleh yang kita dapati, dan banyak lagi cabaran dan juga peluang yang anda boleh dapat melalui logo Halal Malaysia. Jadi teruskan bersama kami di Studio Halal di episod-episod yang akan datang, dan jangan lupa untuk verify halal ataupun cek dulu halal ke tak halal. Nak cek halal tu pun banyak cara, melalui verify halal boleh, portal halal boleh, melalui WhatsApp terus kita pun boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan sudi-sudi, jangan ragu-ragu sangat ataupun jangan takut. Dial saja 0388925000. Anda boleh WhatsApp terus dan membuat perkara-perkara ataupun bertanya terus kepada kami, dan pastikan anda kongsi perkara yang anda pasti. Dan semak sebelum sebar, teruskan bersama dengan Studio Halal di episod yang seterusnya bersama saya Syarif Samad, dan juga terima kasih banyak kepada Ustaz Hanan sekali lagi atas perkongsian pada hari ini. Kita akhiri dulu Studio Halal pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.